Semalam Al Jazeera menerbitkan satu dokumentari. 3 hari lepas dokumentari itu dimuat naik ke dalam YouTube yang bertajuk Lock Up in Malaysia's Lockdown. Dan reaksi rakyat Malaysia kali ini sangat menarik. Sebab biasanya kalau ada benda viral, kita akan opinion dan pendapat kita akan terbahagi pada dua, setuju tak setuju. Tapi yang berkaitan dengan dokumentari Al Jazeera tu, nampaknya semua orang tak bersetuju. Ini satu benda yang menarik sebab kalau yang kita bersetuju biasanya nasi lemak Malaysia punya ke Indonesia, itu kita bersama. Tapi soal politik ini pun juga dapat sokongan padu daripada rakyat Malaysia. Kalau kita lihat di YouTube, dislike tu sampai 200k. Betapa banyaknya. Dan majoritinya mesti rakyat Malaysia sebab tak bersetuju dengan apa yang disampaikan dalam dokumentari Al Jazeera itu. Dan malam ini Darah Muda dengan tajuk Malaysia Kita Punya akan bersama dengan kita menemukan tokoh-tokoh belia yang kita dengar pandangan mereka berkenaan dengan reaksi belia di lapangan berkenaan dengan isu ini. Dan dalam masa yang sama untuk kita lebih mendalami satu isu juga akan kita bincangkan pada 9 hari bulan nanti, iaitu soal rukun negara. Ya, dan hari ini kita di studio bersama dengan Hifni Arif, Ahli Parlimen Belia Malaysia Selangor, dan juga di talan Skype sebentar lagi Naim Daniel yang merupakan seorang penyanyi. Dan hari ini kita bersama dengan Hifni. Baik, hai. Okey, Hifni. Salam. Okay. Jadi Hifni 2 tahun setengah berada di New Zealand, belajar dan sempat bekerja juga. Bagaimana Hifni membawa identiti seorang rakyat Malaysia di sana? It's quite easy sebab kita sebagai orang kata duta kecil Malaysia di New Zealand especially, salah satu benda yang kita orang buat is we have a international day where we celebrate everyone. So di kampus mereka ada satu macam festival. Semua negara-negara, student daripada negara-negara tu akan datang and raikan culture dan kebudayaan diorang. Jadi salah satunya saya pakai baju Melayu ketika di New Zealand. Kita tak ada segan silu kan, sejuk pakai coat masuk dalam. Once you are indoors, you buka and then you are proud of it kan, sebab ini budaya kita, ini identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia. So that's one of the many things yang kita buat lah. Itu duta kecil dalam satu konteks yang sangat jelas yang kita kongsi bersama. Tapi ada juga duta kecil Malaysia ini antaranya yang jadi pekerja haram. Contoh di Korea Selatan juga pernah bangkit isu itu kan. Itu kan duta kecil juga kan. Betul. Macam mana tu? So I know from a fact yang daripada saya duduk di New Zealand, semua orang nak kerja overseas. Betul? Sebab secara amnya gajinya lebih lumayan kan. Jadi kita simpan sikit, bila bawa balik ke sini jumlahnya besar. Jadi some of us kadang-kadang bila kita bekerja di sana, kadang-kadang kita terbawa-bawa atau terjadi komplikasi. Kadang bila kita kerja, kadang employer kita cakap janji nak uruskan visa. Tapi bila dah kerja, bila dah tamat tu, dia tamatkan kita sebelum visa kita tamat. Jadi kadang-kadang kita macam terperangkap. Jadi setengah orang, dia orang tak sempat balik, tak boleh balik. Jadi dia terkandas di situ. Dia terpaksa kerja lagi untuk dapatkan duit untuk balik. Tapi ada juga antara kita, I think this is universal, ni human nature lah. Kita memang sebolehnya kita nak kerja selama yang boleh, dapat sebanyak duit yang mungkin yang boleh, for as little cost as possible. So dalam keadaan itu, antara mereka yang tersepit di luar negara dan mereka yang seperti mana yang berhormat di luar negara, tapi dalam situasi yang berbeza, tapi masih kena bawa nama Malaysia itu. Betul. Macam mana? Apa mesej cinta negara itu nak dibawa, nak carry itu macam mana? A lot of it depends on individu itu sendiri. Jadi we can say for certain yang tak semua orang bawa image yang terbaik untuk negara. Sesetengah orang memang sifatnya begitu. Tak ada orang yang semuanya patriotik. And levels of patriotism ni dia berbeza-beza antara orang. Baik. Kita dengar pengalaman Hifni di New Zealand 2 tahun setengah dan juga pandangan beliau terhadap isu ini. Dan kita juga nak dengar pandangan daripada seorang artis milenial muda, di mana Naim Daniel ini merupakan seorang artis yang mempunyai followers sehingga 1.3 juta di Instagram, juara AJL ke-34 menerusi lagu Sumpah. Dan sebenarnya Naim, bagaimana Naim sendiri menzahirkan rasa cinta sebagai seorang rakyat Malaysia? Pertama sekali, Assalamualaikum, selamat malam kepada yang berada di studio. Terima kasih sebab sudi jemput Naim pada hari ini untuk sama-sama kita bincangkan untuk topik yang begitu menarik, Malaysia kita punya ni. Jadi menurut Naim, patriotik itu tidak semestinya datangnya
untuk kita mengibar bendera setiap masa ataupun kita laungkan kemerdekaan di semua tempat. Malah di dalam diri kita, di dalam pergaulan seharian maupun di dalam kita punya pekerjaan, itu pun kita boleh tunjukkan kita punya cinta kita terhadap Malaysia itu sendiri. Macam Naim sebagai ambil contoh dalam skop sebagai seorang penyanyi ataupun sebagai seorang pekerja seni kat Malaysia ni, apa yang mampu Naim lakukan adalah untuk menghasilkan karya yang subliminal message ni adalah kita nak tunjukkan apa itu Malaysia. Macam sebelum ni nak datang dengan karya terbaru iaitu karya yang bertajuk Sembah featuring dengan Man Kidar. Di situ nak cuba mempraktikkan tulisan Jawi dekat dia punya lirik video. Jadi daripada situ sebanyak kita yang menonton ni pun dapat educate kita punya diri kembali yang mana kita dah lama sebelum ni tinggalkan tulisan Jawi dan sebagainya untuk kita sama-sama asah balik pembacaan kita dan sebagainya. Jadi itu adalah kita katakan sebagai benda yang agak universal lah, cara-cara untuk masing-masing menunjukkan semangat patriotik terhadap diri masing-masing. Baik, menerusi lagu Sembah, kita tahu Naim mengangkat tulisan Jawi setanding dengan tulisan Rumi dan mendapat surat penghargaan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu antara satu kejayaan dan juga patut artis-artis muda yang lain meniru style Naim. Kalaulah selepas ini akan ada artis-artis muda nak follow juga step Naim, bagaimana Naim? Naim tak menolak maupun Naim tak ada macam menghalang sebab Naim percaya kita lebih kepada duta kepada masyarakat di mana artis ini sama ada nak di look forward dengan cara yang baik ataupun tidak, itu adalah terdiri daripada pembawaan individu itu sendiri. Macam Naim, kalau lepas ni ada orang memang nak gunakan sebarang teknik macam tulisan Jawi dan lirik video ke apa, kita sama-sama meraihkan. Sebab Naim percaya benda ni adalah usaha sama untuk membuktikan dekat mata dunia di mana Jawi ini adalah satu, kita katakan sebagai satu medium yang cantik untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain kan. Dari segi penulisan dan bagaimana juga kita cuba untuk memartabatkan. Kita tahu zaman sekarang ni pun Jawi semakin lama semakin dilupakan. Takkan kita nak biarkan warisan ni terpadam nanti bila kita dah anak cucu dan sebagainya, kita tak ada something to hold on dekat dalam diri kita kan. Dan itulah cuba nak lakukan masa sekarang, insyaAllah. Kalau boleh saya kembali pada Ifni, soal Jawi saya nak sebut tadi yang juga disambut dengan baik oleh Ain malam ini. Tapi which level of patriotism is that? Setakat tulisan Jawi ataupun ada lagi level patriotism yang lebih tinggi daripada itu ataupun I think Naim has a really good point. It depends on each individual how they portray their patriotism. Kita tak boleh jadikan cara penulisan atau betapa kuat dia kibar bendera tu as a measure of patriotism. But worst come at the end of the day, bila ditanya awak ni orang mana, kan, where you from, kita tak malu, kita tak segan, kita bangga nak cakap, oh I'm from Malaysia. So to me that in of itself dah a level of patriotism. Kau nak sebut saya Ganu, saya orang Ganu lah. Boleh cakap dengan orang New Zealand. But anyway, patriotism I think to each his own, like Naim has said lah. Penulisan Jawi saya ambil, saya boleh baca gagap sikit, but I know I can use it, I can read it. It became a bit of an issue kan sebelum ni. But penulisan Jawi, pakaian baju Melayu, songkok, baju kurung, cheongsam and all this, these are all Malaysian cultures, all are part of what makes Malaysia Malaysia. So kemajmukan kita tu is something that we celebrate. So for us Malaysians to be able to mix dengan orang lain dengan senang, without preconception, tanpa perasaan nak marah atau racist ke apa, that in and of itself pun dah satu ciri-ciri seorang Malaysian yang patriotik. Sebab dia boleh bergaul dengan semua orang, pelbagai kaum, pelbagai agama. Soal budayanya kan, tulisan Jawi, pakaian dan sebagainya. Tapi kalau bicara lebih soal lebih tinggi ataupun lebih subtle, lebih abstrak, itu soal demokrasi, itu satu yang agak bukan senang nak diimbangkan kan. Masing-masing ada pendapat masing-masing. So dalam ruang itu, bagaimana nak buktikan cinta pada negara? Sebab kalau tengok dalam sejarah, revolusi Perancis contohnya menentang raja ketika itu, satu cara mereka untuk membuktikan cinta pada negara kan. Tapi memang tak sesuai sekarang lah kan. So what's your view on that? For me it's a desire to see your community, your masyarakat, people around you, people you love to be better off.
I think that's what Malaysians and indeed everyone wants for themselves and the people around them. So people express that in different ways. So some people go into politics, some people go into NGOs, some people go into community service and all that. Jadi perkara-perkara ni yang sedikit sebanyak melambangkan nilai Malaysia tu dalam individu tu sendiri. It's an abstract concept, kan? So everybody has their own answer or definition of it. But to me, I feel like the more someone does, or the more effort it takes for you to contribute to your community, that is a really good measure of how good you are as a Malaysian lah. Itu definisi YB kita. Sorry. Okey, kita juga nak dengar pendapat dari Naim. Sebab tadi ada sebut tentang penghasilan karya seni penulisan. Kita tahu isu Jatanegara baru-baru ini dengan penggunaan logo Jatanagaranya, kan, yang diubah suai menjadi sesuatu yang membikinkan kontroversi. Jadi sebenarnya Naim, kita nak dengar pandangan daripada artis milenial. Adakah sebenarnya apabila kita mencipta satu karya seni itu perlu sampai menggunakan Jatanegara betul-betul sebegini hanya untuk viral ataupun untuk marketing strategi? Bagaimana menurut pandangan orang seni? Naim percaya benda ni harus datang dengan sensitivity pada diri masing-masing. Di mana sesuatu perkara itu adalah lebih baik untuk tidak disentuh dan banyak lagi benda lain yang kita boleh gunakan untuk berkarya. Jadi macam Naim sendiri pun sebagai pekerja seni, Naim menitik beratkan untuk kita sangat-sangat sensitif dengan perkara yang begitu boleh menjadikan isu, di mana benda tu tak sepatutnya dilakukan di luar sana. Kalau macam kita dah tahu kita akan dapat reaksi yang amat-amat bertentangan. Jadi buat apa untuk kita nak tadah lagi kepala kita dekat mulut buaya, kan? Daripada situ juga kita sebenarnya dia berkenaan dengan common sense, di mana untuk apa-apa yang kita lakukan kita harus fikir dia punya action seterusnya, dia punya efek seterusnya, apakah ianya akan mendatangkan manfaat kepada negara, apakah ianya akan mendatangkan benda yang tidak baik kepada semua orang. So kita kena ada weightage tu untuk melihat sesuatu yang dipanggilkan sebagai hasil seni, macam tu. Baik, terima kasih kepada dua tamu kita. Sebelum kita berhenti berehat, satu soalan saya pada Naim ialah kita nak tahu common sense itu satu benda yang bukan satu yang mudah, kan? Sebab hari ni dengan media sosialnya semua orang ikut trend. So mana yang trend itulah yang betul. So tak tahulah sama ada common sense ke terpakai atau tidak, tapi sebab ikut trend, kan. Dan perbincangan ini kita akan teruskan dalam Darah Muda. Selepas ini kita rehat dahulu. Teruskan bersama Darah Muda. Kembali ke Darah Muda bersama dengan kami di studio, Hifni Arif, dan di dalam talian Naim Daniel. Dan Naim, seperti yang saya bangkitkan sebentar tadi sebelum kita rehat tadi, common sense. Macam mana nak tentukan common sense tu, Naim? So, hari ni semua orang ikut trend dekat media sosial. So apa yang Naim buat semua orang akan ikut. So sebagai seorang influencer. Apa nasihat? Naim dengar soalan tadi. Naim diberikan akal. Ya, okey, kita semua diberikan pemikiran yang waras untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan itulah yang dikatakan sebagai tanggungjawab ni sebagai seorang pekerja seni itu untuk pamerkan yang sebaiknya kepada masyarakat. Sebab apa yang kita buat akan menjadi satu bahan ikutan oleh masyarakat semua, kan. Jadi daripada situ sebenarnya common sense ni adalah something yang kita kata memang agak bervariasi antara semua orang. Mungkin dia rasa benda ni betul, ada kita rasa salah. Tapi kita kena tengok balik pendapat daripada orang lain. Kalau kita tak dapat berfikir sendiri dengan baik, mungkin kita boleh bertanyakan pendapat pada orang lain tentang, okay, what if kalau kita buat macam ni, adakah dia punya outcome dia akan baik? What if kita buat macam tu, adakah outcome dia akan jadi yang baik? Sebab Naim percaya dekat dalam dunia ni adalah satu perkara di mana salah walaupun semua orang buat. Tapi betul tetap betul walaupun tak ada siapa buat. Jadi dekat situ kita, apa-apa yang kita pegang sama ni, kita ada smartphone, kita ada laptop semua. Naim tak anggap benda itu sebagai a smartphone anymore. Kita pegang tu ada kuasa untuk kita melakukan kebaikan, kuasa untuk kita melakukan keburukan, semuanya kita boleh pamerkan kat situ. Jadi untuk apa yang kita tulis, untuk apa yang kita post, untuk apa yang kita
kan, hendaklah kita fikir sekurang-kurangnya beberapa kali sebelum kita postkan dekat social media, especially sebab kita tahu anak-anak muda zaman sekarang tipulah ni kata kalau tak ada social media peratus kat dalam Malaysia ni memang kita semua rely on smartphone untuk business dan sebagainya. Jadi daripada Baik. itu kita tu pantau baliklah. Ya, jadi Naim Daniel sebagai seorang artis, ada follower yang berjuta-juta ni, penting dalam social media tu kontennya perlu berjaga-jaga. Dan bercakap tentang soal social media, kita lihat anak muda ni dia lantang bersuara menjadi keyboard warrior. Betul. Suka bercakap sana sini, berani dalam media sosial. Jadi sebenarnya dalam media sosial ni apa yang kita tulis memaparkan identiti kita as Malaysians. Sebab Betul. orang tengok dia ni asal mana Malaysia. Jadi apakah yang perlu dilakukan untuk memaparkan identiti kita as Malaysians yang baik dalam social media? I think a lot of people see social media ni sebagai satu platform untuk dia express diri dia, kan. Some people express themselves by as simple as sharing music. And so the music you share is a reflection of yourself. Oh, I suka music ni because kena dengan personality I or whatever. So it reflects itself. So to reflect being a Malaysian, it should also be reflected in a way in the values of your content. Okay. So nilai-nilai tu, I mean not at surface value, but deeper meaning, kan. So if you listen to macam rap songs talking about apa perpaduan, kan. So you can see that you as a Malaysian really craves unity and perpaduan and all that. In terms of buat konten kita dalam media sosial itu kan. In writing. In writing. Tapi kalau dalam seperti saya sebut di awal tadi tu soal dokumentari daripada Al Jazeera yang semalam kita diberitakan semalam. Macam mana sikapnya itu? Sebab kita nak menterjemahkan sebagai seorang rakyat Malaysia, tapi takkan tak apalah, tapi kata dia sembang. Dia bahasa Inggeris pun kita faham pun. Macam mana? Adakah ketika itu boleh marah ataupun ketika itu pun kita masih lagi kena cara kemalaysiaan? There is always a line yang you kena draw. So tengah benda, semua benda ada batas, kan. Ada benda yang kadang-kadang orang over. So in the case macam Al Jazeera punya dokumentari ni, dia punya 25 minutes punya video ni, it's over the line, plain and simple, kan. Dia memang melampaui batasan, dia bias, dia menunjukkan image yang salah tentang Malaysia. Macam kita ni tak berperi kemanusiaan, kita layan pendatang asing tanpa izin macam binatang, contoh kan. So how should we respond sebenarnya? As harsh as we can. As harsh as we because it's an attack on us as Malaysians. So bila orang attack peribadi kita, identiti kita, memang it's justifiable. Memang adil untuk kita attack dia balik. Tapi soalan tu valid kan? Dalam dokumentari tu dia awal tu dia kata bahawa kenapa begitu ramai pekerja asing yang ditahan di Malaysia. Itu soalan yang valid. Jadi adakah mana kita tak boleh, mana orang nak sentuh sikit, nak kritik sikit langsung tak boleh? Oh, tak. So dalam isu migrant workers, we as a developing country memang we rely a lot on migrant workers to supply the less popular jobs lah. So jadi ni kerja-kerja yang 3D, dangerous, difficult and dirty. So kerja-kerja ni syara'amnya rakyat Malaysia kita tak nak kerja dalam tu sebab gajinya kurang, kerjanya susah, kerjanya berat, kerjanya kotor. Jadi kita perlukan diorang. They are a key component in our economy. There's no denying that. But there's also rule of law dalam negara kita. Jadi you need to have a valid work permit. You need to be documented. Betul. Because sama juga macam awal tadi, kan. Tak semua orang yang datang sini ni sifatnya baik hati. Sifatnya sekadar nak cari makan, gaji nak hantar balik ke anak bini. Setengah orang niatnya jahat. Betul. But kita tak boleh select, kita tak boleh identify. Jadi kita kena dokumen semua orang kena ada due process. Kalau boleh saya ambil point itu, soal tak semua orang baik hati ni, Naim mungkin boleh komen kot, artis mesti dah biasa kan. Apa respon? Semua orang tembak, semua orang best kan. So macam mana nak berhadapan dengan situasi itu dalam keadaan tidak menjejaskan nama baik negara? Mana orang bash kita, tapi macam nak respon? Naim percaya dekat Malaysia ni kita berjalan di atas muka bumi Malaysia ni dengan undang-undang, dan juga kita ada pihak berkuasa untuk kita laporkan sebarang perkara yang tidak baik lah kan. Untuk soal hati ni semua ni, itu memang kita katakan benda yang di luar daripada jangkaan kita. Kadang-kadang orang baik pun boleh jadi sebaliknya, orang sebaliknya boleh jadi sebaliknya kan. Jadi dekat Malaysia, and selepas saya tengok documentary from the Al Jazeera,
ianya memang satu benda yang kita kata weightage ni memang sangat-sangat contradicting daripada apa yang datang kat sini kan, sebab kita bukannya menolak sepenuhnya dan juga kita tidaklah datang sewenang-wenangnya untuk boleh senang masuk dan sebagainya. Macam sudah cakap, di mana kita documentizekan everything untuk menjadikan benda tu legal dan sebagainya, dan benda ni harus kita di mana kalau memang kita ni sebagai negara Malaysia yang betul-betul rigid, yang betul-betul strict and tak kita benarkan mana imigran masuk ke, kita dah boleh nak ke arah tu. But again, macam kita kata tadi, untuk kelangsungan ekonomi itu pun dan pekerjaan-pekerjaan di mana yang agak mencabar ini pun adalah satu benda yang bukan semua orang boleh lakukan, dan kita pun memang tak menolak untuk kedatangan mereka untuk datang sini untuk bekerja. Itu memang satu benda yang menjadi satu misi utama mereka. So Baik Naim. Jadi video tu agak akhir upsetting sekali- sebenarnya. Saya like Malaysia tu kan. So macam Okay. itulah dia. Kita Ya, satu dah ulas lebih pun. satu perkongsian yang baik daripada Naim. Jadi akhir sekali kita nak dengar nasihat Naim untuk belia hari ini, warga-warga muda yang sebaya dengan Naim. Apa yang perlu dilakukan oleh orang muda supaya dia bangga menjadi seorang rakyat Malaysia? Ringkas padat, Ringkas 30 padat. saat. Okay, Naim cuma akan terus berkarya untuk anda semua, di mana apa yang Naim cuba buat ni adalah Naim cuba sampaikan kepada anda sebaik mungkin, and jangan pernah takut untuk mencuba, sebab kita percaya dalam hidup ni kalau kita tak pernah datang dengan cabaran, kita tak sebenar-benarnya hidup. Jadi keep on exploring new things and keep on kita buat diri kita dan juga negara kita up to the next level dan sebagainya in your very own way, sebab nobody is gonna stop you untuk buatkan satu benda yang baik terhadap Malaysia. Betul. So keep on exploring and just stay hungry in whatever you do. Terima kasih banyak-banyak Naim. Lepas ni saya nak minta sign ya. Tapi sebelum itu, untuk soalan yang terakhir kepada tamu kita di studio Ifni. Ya, nasihat. Cintakan negara. Oh, okay. I think Malaysians kita, especially belia, dalam dunia era pasca pandemik ni, a lot of challenges. Nobody in our generation has ever faced this kan. Kita tak pernah jumpa cabaran yang sebegini besar kan. Nak cari kerja lagi macam mana kan. Aku nak grad, aku nak kerja macam mana. Saya suka dengan ada this one part of a speech yang Menteri Luar kita, YB Datuk Seri Syamuddin, dia ada bercakap dengan negara-negara ASEAN. So dia bercakap, now is the time more than ever yang we must work together to combine our strengths, so that we can all emerge together and we can emerge stronger than ever before. Sama juga tu nasihat saya lah kepada semua orang. Inilah masanya untuk kita toleh kiri, toleh kanan. Kita tengok sahabat-sahabat kita, kalau kita berada di tempat yang lebih baik dan kita ada kapasiti dan kebolehan untuk menolong mereka, now is the time kita tolong mereka. Tak kisah tua, muda, agama, kaum, tak kisah. Now is the time untuk kita tolong semua orang. Jangan sekali dengan kerajaan, sekali dengan insentif usaha-usaha kerajaan, NGO, persatuan semua. Ahli Parlimen Belia Malaysia. Ahli Parlimen Belia kan? Malaysia juga. Ya, terima kasih Jangan banyak Ifni dan juga terima kasih banyak Naim Daniel. Naim Daniel sebut saya tentang teroka, saya semua orang kena meneroka. Ifni sebut tentang kita kena work together and emerge together stronger. InsyaAllah kita boleh buat laksanakan bersama. Kita teruskan, kita jaga kita. Ain? Dan untuk itu, bersempena dengan Rukun Negara 50 tahun yang akan berlangsung. Jadi jangan lupa untuk saksikan secara langsungnya pada 9 Julai ini pukul 3 petang yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan secara langsungnya hanya di Bernama TV. Dan jangan lupa tonton, dan sekian daripada kami. Saya Ain Syuhada. Saya Irfan Faruqi, jumpa esok di Darah Muda.